Alright guys, minggu yang baru, hari yang baru, nafas yang baru, account yang baru, mapping yang baru juga untuk korang. Banyak sangat yang baru. Alright, so Monza dah delete all. Kita tak nak serabutkan kotak minggu lepas kita tak nak serabutkan kotak 2 minggu lepas kita tak nak serabutkan kotak yang lepas-lepas. Okay, kita akan buat kotak baru. Kita akan buat analisa yang baru untuk orang yang baru masuk. Semua mesti tak faham kalau Monza staykan kotak-kotak lama. So kita buat yang baru, kita tunjuk from A to Z cara Monza mapping. Okay, first, kita sebelum cari setup, kita kena tahu dulu direction. Baru kita tahu konsep setup dan reason setup yang kita nak masuk. Alright, first of all, semalam kita dah belajar dalam live. Siapa yang masuk live semalam, untung lah. Dia belajar SNR yang terbaik. Cara Monza cari SNR yang terbaik untuk kita tanda. Okay, untuk dapatkan SNR yang terbaik, zone, contoh korang ada zone support. Untuk memvalidkan ataupun mencari support ini adalah zone yang terbaik, sekian-sekian tu, okay, kita kena always look to the left dalam zone yang sama. Okay, so Monza tanda. Apa yang Monza nak tengok belah sana, always look to the left tu. Kita nak tengok ada ke tak ada resisten ataupun berbentuk A, bucu tajam yang berbentuk A dalam kawasan yang sama. Okay, kita tengok, always look to the left. Kita scroll sampai ujung. Okay, apa yang korang nampak kat sini? Adanya bentuk A dalam zon yang sama. Meaning, ini adalah SNR yang Monza cari. SNR yang terbaik. SNR yang valid untuk kita guna. So, Monza akan tandakan support tu sebagai support yang tetap dan support yang kekal untuk kita dijadikan direction kita. Alright. So, lagi satu. Okay, apa yang korang nampak pula kat sini? Okay, kita adanya satu bentuk V dan juga bentuk A dalam kawasan yang sama. So, menjadikan ini juga adalah kawasan SNR yang terbaik. Okay? So, currently, simple. Kita ada satu di bawah, kita ada satu di atas. Monza tak pening kepala pun Monza buat ni. Alright. Orang kata dah jumpa SNR yang terbaik, barulah kita boleh masuk ke time frame H1 untuk kita marking kita punya setup. Alright. Dah ada support, dah ada resistance. Lengkaplah kita punya orang kata direction semasa sekarang. Kalau dia break atas, kita cari pula SNR yang terbaik kat atas lagi. Tapi yang tu orang kata bertambah-tambah lah mapping kita. Tapi kita nak buat simple dulu. Kita tak nak complicated, nak bagi semua orang faham dulu. Kalau Monza buat penuh kotak-kotak semua ni, confirm orang pening. Confirm orang tanya apa hal kotak atas ni function apa. Monza tak nak benda tu. Monza buat satu-satu dulu bagi korang faham, bagi korang nampak. Alright, so currently kita ada satu support di bawah, satu support di atas, satu resistance di atas. Alright, Monza padamkan lain dulu. Okay, so masuk kepada H1 untuk kita tengokkan kita punya setup. So, setup Monza macam biasa. Tak ada orang kata berlainan pun minggu ni. Monza masih kekalkan kita punya SOP. Iaitu, kita nak cari setup big movement di time frame H1. Okay, maksud dia, setup yang quality, setup yang obvious, setup yang pergerakan dia terlalu besar macam ni. Pergerakan dia, daripada sini, dia naik, dia turun, dekat sini. Okay, korang nampak? Monza buat bulat lah kat korang. Dekat area ni, apa yang korang nampak? Satu big movement telah terbentuk. Bila adanya big movement, bermaksud ada pembelian yang besar yang telah berlaku dekat kawasan ni. Alright, Monza dah ajar benda tu, simple je. Okay, so itulah kawasan kita. Macam biasa, kita akan tandakan setup kita. Okay, yang pertama kita akan tandakan SNR. Lepas dah kenal pasti big movement. Okay, Monza buat colour kuning. Opening setup, opening week ni selalunya Monza akan mulakan colour kuning lah untuk setup kita. Selalunya. Alright, so and then kita akan buat kawasan resisten pula. Dah selesai kawasan resisten, barulah kita masuk next SOP iaitu candlestick. Candlestick kita nak cari apa? Kita nak tandakan engulfing. Ada tak engulfing kat situ? Adalah. Candle hitam menelan candle merah. So inilah setup pertama kita, iaitu setup atas ni setup buy. Ada lagi satu setup buy kat bawah. Kalau korang nampak, satu lagi big movement telah terbentuk kat bawah sini. Alright, big movement yang besar. Satu besar, dua besar. So kita ambil juga yang bawah ni untuk kita dijadikan setup kita. Okay, tandakan bulat untuk bagi korang nampak ini adalah setup yang Monza pilih. And then kita tandakanlah setup kita. Ni kita tukar colour. Monza tukar colour lah. Tak nak bagi korang pening. Okay, kita buat colour biru lah. Colour biru, tandakan satu support. And then kita nak tandakan satu lagi resistance dekat setup tu. Satu resistance, satu support. Cukup.
And then masuk SOP ketiga, kita tandakan engulfing kita. Kotak hitam ni, candle hitam cukup satu. Telan 2 candle merah. So Monza akan tandakan highest shadow until lowest shadow. Alright, so kalau korang nampak, okay, kalau Monza tak nak bagi korang zoom in nampak setup tu, kita kecilkan kotak SNR sikit. Okay, kita kecilkan sikit, nak bagi korang nampak. Okay, yang ni pun kita jangan besar-besar sangat. Kecilkan sikit. Satu lagi. Kecilkan sikit. Alright. So kalau zoom in H1, baru nampak. Okay. So apa yang korang nampak kat sini adalah satu ataupun dua setup yang terbentuk. Iaitu setup buy lah. Satu di tengah dan satu lagi di bawah. Currently, untuk current direction, price ataupun market tengah berada di kawasan resisten. Apa yang Monza tengah tunggu dekat area ni adalah dia membuat satu big movement yang besar. Iaitu sama ada turun ke bawah. Automatik bila dia turun ke bawah, dia akan buat satu lagi setup sell ke atas. Sama juga kalau dia big movement ke atas. Bermaksud, kalau dia big movement bergerak ke atas, automatik dia akan membuat satu pergerakan yang besar dan satu lagi setup buy untuk kita. Faham tak? So, automatik dekat kawasan ini akan adanya satu setup soon. And then kita dah ada dua setup di bawah. Atas-atas Monza tak mapping lagi. Ada lagi satu setup kat sini. Okay, kalau korang nak tahu, ada lagi satu setup sell kat sini. Sebab apa? Sama juga konsep. Korang tengok line chart. Adanya big movement yang terbentuk di time frame H1. So, kita ada satu. Yang ni tak jadi lagi. Tapi akan jadi soon. And then 2 dan 3. 3 setup sekarang ni yang terdekat. Kalau korang nak Monza mapping pun setup ni, boleh je, tak ada masalah. Okay, kita mapping. Kita mapping 2 setup buy yang terdekat. Dan lagi satu setup sell lah yang terdekat. Nak bagi korang nampak. Okay, so kalau yang ni kita buat colour pink. Boleh colour pink. Alright, colour pink. Tandakan resistance. Tandakan support. Masuk kotak candlestick. Kita nak tanda engulfing dalam zone. So engulfing dia sampai lower shadow. Sampai sini. Sampai situ. And then kotak dia sampai matikan hitam je. So ada 1, 2 dan 3 setup yang terdekat. So currently yang terdekat memang sell dan buy lah. So Monza nak bagi korang faham. Monza buat lagi satu kotak lah. Nak bagi nampak korang tak pening kepala sangat. Okay, satu lagi kita buat kat sini. Ni Monza tanda SNR lah. Resistant dia. Okay, satu lagi. Alright guys. So korang dah nampak. Currently di time frame H1 ada satu support. Ini terang sangat lah pula. Cuba. Okay, ada satu support di bawah. Ada satu resistant di tengah. Tetapi resistant ni menjadi decision point lah currently. Sama ada dia nak respect, dia membuat setup sell, ataupun dia nak pecah ke atas, dia membuat setup buy. Kalau dia pecah ke atas, sampai mana dia akan pergi? Sampai setup sell atas ni balik lah. Sebab sini ada kawasan SNR. Ada resistant kita. So bila dia pecah, ini akan menjadi kawasan SNR sebagai support kita. Dan ini akan menjadi kawasan next hala tuju dia ataupun next direction dia, iaitu resistant kita. Alright. So untuk reason dan orang kata konsep-konsep setup yang Monza mapping, kalau dia respect, situation pertama, kalau dia respect resistant ni, bermakna setup buy yang di tengah akan menjadikan reason dia retracement. Sebab kita tahu bila dia respect kawasan resistant, dia nak menuju ke kawasan support. Tak bermaksud setup buy tak boleh masuk. Boleh masuk, tetapi korang kena tahu medium risk. Korang kena tahu risiko yang korang masuk tu. Korang kena tahu money management korang lah. Tak perlu hold, tak perlu apa, ambil 30 pip macam biasa. Okay, ataupun ambil kat pistol. Sebab ini adalah setup yang berlawanan arah. Satu, setup juga ini adalah setup retracement. Setup ni juga, adalah setup retracement. Okay, dan bawah ni konsep dia apa ataupun reason dia apa? Dia lebih kepada reversal sebab dia berlaku di kawasan decision point. Sini kawasan decision point. Kalau dia respect, dia akan sampai sini balik lah. Kalau dia tak respect, dia akan pecah and mencari support yang baru. Okay, so itulah konsep setup untuk satu setup buy di tengah, satu setup buy di bawah sekali ni. And then apa pula yang dekat sini? Sama juga. Ini adalah konsep setupnya adalah reversal lah. Sebab dia berlaku di kawasan resistant dan kawasan SNR decision point juga. Alright. So ini reversal, ini retracement kalau dia respect resistant ni. Okay, bermaksud kalau dia respect, dia buat satu big movement, and big movement itu akan menjadi setup continuation. Alright, so semua setup yang bakal berlaku, semua setup yang dah berlaku, Monza dah explain. Korang get ready je untuk hari ni. Jangan lupa unmute, turn on notification and pin University of Trade. Doakan kita win lagi minggu ni.
And biru-biru bagi semua orang withdraw hari-hari macam biasa. Alright, so see you in the channel Tap Tap Fire. Tanda korang ready dengan Monza.